Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 akan menerangkan mengenai the effect of mobile phone relation on human health. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Zahdi bin Jalil, saya Narafini bin Sharom, saya Muhammad Nur Arifin bin Matnia. Pengenalan the effect of mobile phone radiation human. Pengenalan yang pertama, industri telekomunikasi sedang mengalami perkembangan yang ketara pada skala global. Pengenalan yang kedua, telefon mudah alih adalah alat telekomunikasi yang telah diperkenalkan bagi memudahkan manusia berkomunikasi antara satu sama lain tanpa pengawalan hidup. Pengenalan yang ketiga, semenjak pengenalan telefon mudah alih pada pertengahan 1980-an, terdapat peningkatan yang ketara telefon mudah alih. Yang keempat, melalui statistik yang diperolehi daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), kadar penggunaan telefon mudah alih di Malaysia adalah 14.4 juta pelanggan. Yang kelima, telefon mudah alih adalah radio dua hala berkuasa rendah yang dikendalikan pada tahap maksimum 2 watt. Dan yang terakhir, terdiri daripada pemancar dan menerima serta menggunakan medan frekuensi radio untuk membuat panggilan atau menerima panggilan, menghantar atau menerima email, gambar, video dan lain-lain. Bagaimana telefon mudah alih berfungsi? Ranti telefon mudah alih dan tabung wire adalah radio dua hala berkuasa rendah dikendalikan pada maksimum 2 watt pihak. Ia mengandungi kedua-dua pemancar dan penerima dan mengguna medan frekuensi radio untuk menghantar dan menerima panggilan, pesanan teks, email, gambar dan data. Apabila anda membuat panggilan dengan telefon mudah alih, menghantar atau menerima pesanan teks atau data, anda dihubungkan ke stesen bekalan yang berdekatan melalui isyarat frekuensi radio. Stesen bekalan kemudian berkomunikasi dengan teras rangkaian ke ibu salah pusat untuk menentukan ke mana panggilan itu hendak diangkat. Kemudian sama ada panggilan anda dihantar ke rangkaian talian tetap dan ke telefon talian darat tetap individu, atau jika anda membuat panggilan ke satu lagi telefon mudah alih, panggilan akan dihantar ke satu lagi stesen bekalan dan seterusnya ke telefon mudah alih yang anda panggil. Apabila anda mengakses data melalui peranti mudah alih anda, ibu sawat pusat menghubungkan anda ke internet. Stesen penggalan telefon mudah alih adalah radio berkuasa rendah dua hala berbilang saluran yang terletak di dalam rumah atau kabinet perawatan. Antena stesen penggalan yang menghantar dan menerima isyarat radio boleh dipasang pada menara pemancar yang struktur yang dipasang pada bumbu atau dalam kotak mikrosel kecil yang menyediakan liputan setempat. Pemancar radio stesen penggalan telefon mudah alih biasanya beroperasi di antara 2 sehingga 50 watt. Di kawasan luar bandar, stesen penggalan mungkin menggunakan kuasa tambahan dari pemancar dan penerima untuk meluaskan liputan. Lokasi dan kedudukan antena stesen penggalan adalah dipilih dengan teliti untuk sepadan dengan kawasan liputan yang diperlukan. Antena stesen penggalan kecil sering terletak dalam bangunan untuk menyediakan liputan dalaman yang berdedikasi. Saya akan menerangkan mengenai 8 mitos mengenai telefon mudah alih dan stesen pangkalan. Mitos yang pertama, telefon mudah alih boleh menyebabkan kanser otak. Faktanya, meskipun ada kes-kes individu, akan tetapi tidak ada bukti saintifik yang menyatakan bahawa penggunaan telefon mudah alih boleh mengakibatkan kanser otak. Mitos yang kedua, telefon mudah alih begitu berkuasa sekali sehingga ia boleh merosakkan otak anda. Faktanya, secara tipikal, telefon mudah alih mempunyai output yang kurang daripada 1 watt yang mungkin menyebabkan peningkatan suhu sahaja di otak sebanyak beberapa pecahan daripada 1 darjah kurang daripada yang lazim dipraktikkan.
Mitos yang ketiga, anda lebih selamat apabila menggunakan telefon mudah alih di dalam kereta kerana kereta melindungi anda daripada radiasi. Faktanya, telefon secara automatik akan menambahkan inputnya di dalam kereta bagi mengatasi perlindungan. Mitos yang keempat, menggunakan telefon mudah alih di dalam kereta tidak akan mengganggu kemahiran memandu anda. Faktanya, berkemungkinan besar anda akan berlanggar kerana perhatian yang berbelah bahagi dan ia adalah seperti memandu dalam keadaan mabuk. Mitos yang kelima, stesen pangkalan adalah benar-benar berbahaya. Faktanya, di paras bumi, keamatan radiasi radiofrekuensi daripada stesen pangkalan adalah kurang daripada 1/1000 berbanding dengan telefon mudah alih dan pada umumnya adalah kurang daripada radiasi dari stesen radio dan televisen tempatan. Mitos yang keenam, kes-kes kanser otak semakin meningkat dengan bertambahnya pengguna telefon mudah alih. Faktanya, tidak ada bukti peningkatan di kalangan orang muda. Sebarang peningkatan adalah di kalangan golongan dalam lingkungan umur 70-an. Mitos yang ketujuh, menggunakan telefon mudah alih menyebabkan sakit kepala. Faktanya, orang yang mendapat sakit kepala meskipun tidak menggunakan telefon mudah alih, orang still akan mendapat sakit kepala meskipun tidak menggunakan telefon mudah alih. Maka tidak ada bukti kaitannya secara langsung. Mitos yang terakhir, tiada siapa sebenarnya yang menyelidik tentang kesan kesihatannya. Faktanya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan beberapa agensi kerajaan sedang menyelaraskan kajian-kajian saintifik untuk menyelidik kesan-kesan ke atas kesihatan. Apakah itu radiasi? Radiasi adalah satu bentuk tenaga gelombang bergerak yang bersifat elektromagnet, iaitu terdiri daripada gelombang-gelombang elektrik dan tenaga magnet yang bergerak seiring melalui ruang pada kelajuan cahaya. Kita hidup dalam radiasi dan terdedah kepada radiasi asli dan juga radiasi buatan manusia. Setiap saat dalam hidup kita terdedah kepada segala bentuk radiasi seperti cahaya ultralembayung ataupun ultraviolet ray daripada matahari dan gelombang radio dari sinaran radio dan televisyen. Apabila kita mendapatkan pemeriksaan sinar X, kita terdedah kepadanya. Bagaimana radiasi bertindak? Radiasi bertindak seperti cahaya, ia bergerak mengikut garis lurus dan apabila berlanggar dengan sesuatu objek, ia boleh memancar, memantul dan diserap. Ia mudah mengurangkan tenaganya apabila ia bergerak jauh daripada sumbernya di mana radiasi dikeluarkan. Ini bermakna bahawa seseorang akan menerima kurang pendedahan sekiranya dia berada di dalam bangunan berbanding dengan jika dia di luar atau berdiri jauh dari sumbernya. Jenis-jenis radiasi. Radiasi pengayun. Ia mengandungi tenaga yang secukupnya untuk menghasilkan pengayunan. Pengayunan adalah proses di mana elektron-elektron dilucutkan daripada atom dan molekul. Ini teraksina dengan jirim boleh mengubah tindak balas kimia pada tubuh badan yang membawa kerosakan pada tisu biologi termasuk kesan ke atas DNA, asid deoksiribonolide, bahan genetik. Radiasi gamma dan sinar X adalah dua bentuk radiasi pengayunan. Jenis radiasi yang kedua adalah radiasi bukan pengayun. Ia tidak mempunyai tenaga secukupnya untuk menyebabkan pengayunan dalam jirim hidup. Ia menyebabkan sedikit kesan pemanasan, tetapi tidak memadai untuk menyebabkan sebarang kerosakan jangka panjang pada tisu-tisu. Tenaga radiofrekuensi, cahaya, nampak dan radiasi mikrogelombang dianggap radiasi bukan pengayun. Untuk kekuatan yang sama, radiasi pengayun lebih mampu memberi kesan ke atas kesihatan berbanding radiasi bukan pengayun disebabkan oleh proses pengayunan. Saya akan menerangkan mengenai SAR, iaitu Specific Absorption Rate, yang boleh kita translate sebagai
mengenai kadar penyerapan khusus. SAR adalah ukuran kadar penyerapan tenaga frekuensi radio yang diserap oleh tisu-tisu di dalam badan manusia. Ia menunjukkan kadar purata tenaga diserap bagi setiap kilogram tisu watt per kg. Ukuran ini digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu telefon mudah alih itu mematuhi garis panduan keselamatan ataupun tidak. Had pendedahan mengambil kira kebolehan badan mengeluarkan kepanasan daripada tisu-tisu yang menyerap tenaga daripada telefon mudah alih dan ditetapkan jauh di bawah paras yang diketahui menunjukkan kesan biologi. Had US Federal Communications Commission (FCC) bagi pendedahan radiasi frekuensi radio daripada telefon mudah alih telah ditetapkan pada SAR 1.6 watt per kg. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) mengesyorkan SAR yang berada di bahagian kepala dihadkan pada 2 watt per kg dipuratakan bagi mana-mana 10 gram jisim tisu di kepala. SAR sebanyak 4 watt per kg dikaitkan dengan kenaikan suhu sebanyak 1.1 darjah Celsius pada manusia. Kajian kes yang pertama bagi kesan radiasi telefon mudah alih terhadap kesihatan manusia, iaitu dari segi sistem pembiakan. Beberapa kajian penyelidikan telah dilakukan bagi mengkaji kesan frekuensi radio medan elektromagnetik RF-EMF sistem pembiakan lelaki. Tumpuan penyelidikan ini adalah berangkumi kesan radiasi terhadap kualiti sperma dan potensi perubahan yang berkaitan dengan pendedahan RF-EMF serta radiasi elektromagnetik. Potensi kesan RF-EMF dari telefon bimbit terhadap kesuburan dikaji dalam kajian epidemiologi 2005 yang menemui hubungan antara pengguna telefon mudah alih dan perubahan kualiti sperma. Kajian eksperimen pada tahun yang sama, ia melibatkan pendedahan tikus jantan kepada RF-EMF mencatat genetik yang ketara kesan pada sperma epidermis. Kajian lain juga telah menemui terdapat hubungan antara kadar masa pendedahan telefon bimbit dengan kecacatan pada jumlah sperma dan pergerakan. Satu eksperimen dijalankan di mana sampel sperma lelaki diletakkan sejauh 2.5 cm dari telefon mudah alih dalam mod bercakap selama 1 jam. Sperma yang terdedah kepada golongan elektromagnetik RF yang dipancarkan dari telefon mudah alih mempunyai tahap radikal bebas yang lebih tinggi yang boleh mengurangkan kesuburan sperma dan peratusan sperma hidup. Sistem saraf dan kesan kognitif. Kesan pendedahan kepada RF-EMF daripada telefon bimbit pada sistem saraf manusia dan aktiviti otak adalah subjek sebilangan besar kajian dalam beberapa tahun ini. Terdapat kesan kecil pada aktiviti otak telah dijumpai, tetapi tidak berkaitan dengan kesan kesihatan yang buruk dan tiada kesan ketara yang konsisten pada prestasi kognitif dan ingatan. Beberapa kajian lain juga mengukur kesan kognitif pada haiwan, contoh kesan pada manusia, termasuk prestasi kognitif yang merosot setelah terdedah kepada denyutan nadi, medan elektromagnetik dan masa tindak balas yang lebih perlahan terhadap tugas memori kerja. Sebilangan besar kajian memberi tumpuan perubahan prestasi pendengaran selepas pendedahan RF-EMF jangka pendek, dan kebanyakannya melibatkan lelaki dan juga wanita muda. Dalam kajian untuk kanak-kanak mewakili subkumpulan yang sensitif, otak mereka belum sepenuhnya matang. Mereka mungkin bertindak balas secara berbeza terhadap pendedahan RF-EMF. Kajian literatur tahun 2011 mengenai kesan pendedahan RF-EMF terhadap prestasi pendengaran yang diukur pada manusia mendapati hasil kajian tidak konsisten kerana perbezaan metodologi, ukuran sampel dan komposisi kajian kumpulan. Kesan pendedahan RF-EMF daripada telefon bimbit pada gangguan sistem saraf pusat iaitu CNS seperti penyakit Alzheimer, migraine atau vertigo
telah menjadi tumpuan penyelidikan epidemiologi baru-baru ini, dan kajian mengesyorkan lebih banyak penyelidikan di kawasan ini bersama dengan langkah-langkah mengurangkan pendedahan RF sehingga data lebih banyak diperolehi. Saya akan menerangkan mengenai kajian kes yang ketiga, iaitu radiasi telefon mudah alih boleh menyebabkan kerosakan DNA. Para penyelidik telah mengkaji potensi RF EMF untuk menyebabkan perubahan pada bahan genetik sel, iaitu DNA. Bahan genotoksik berpotensi menyebabkan mutasi genetik yang boleh menyumbang kepada perkembangan tumor bara. Kajian refleks in vitro Persatuan Eropah terhadap sel manusia yang terdedah pada radiasi telefon mudah alih pada tahun 2000 hingga 2004 menunjukkan bahawa radiasi dari telefon mudah alih berpotensi untuk merosakkan genom sel manusia. Penulis utama kajian berpendapat bahawa terdapat bukti yang cukup mengenai radiasi radiofrekuensi boleh mengubah genetik bahan sel yang terdedah. Banyak kajian pada haiwan makmal menunjukkan bahawa pendedahan radiasi radiofrekuensi boleh merosakkan sel. Walau terdapat beberapa pendapat bahawa radiasi telefon mudah alih boleh mengakibatkan kerosakan neurologi, akan tetapi tidak ada metodologi ujian standard untuk menilai kesan genotoksik EMF. Kajian DNA terhadap kanak-kanak dengan meletakkan telefon bimbit pada jarak 1 meter mendapati kerosakan DNA berganda dapat dilihat pada sel DNA manusia. Kesan paling kuat diperhatikan ialah pada sel stem. Oleh kerana sel stem lebih aktif pada kanak-kanak, penyelidik berpendapat bahawa kanak-kanak mungkin berisiko tinggi terkena barah akibat pendedahan telefon bimbit. Kajian kes yang terakhir iaitu tidak membahayakan kesihatan. Poin yang pertama, tidak ada bukti saintifik yang meyakinkan bahawa sinaran RF menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan, terutamanya pada tahap yang dikeluarkan oleh peranti seperti pertanyaan sel yang mengenai adalah meningkatkan pendedahan kepada RF boleh menyebabkan risiko kesihatan yang tidak dijangka. Yang kedua, walau bagaimanapun, kajian telefon bimbit secara konsisten menunjukkan bahawa RF tidak menimbulkan risiko kesihatan dan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sebilangan organisasi saintifik dan pakar individu telah mengesahkan perkara ini, iaitu Institute Cancer National 2016. Tenaga frekuensi radio tidak seperti sinaran ion tidak menyebabkan kerosakan DNA yang boleh mengakibatkan barah. Poin yang ketiga, ia hanya dapat dilihat kesan biologi secara konsisten pada manusia adalah pemanasan tisu. Dalam kajian haiwan, tidak ada dapati menyebabkan barah atau meningkatkan kesan barah dari karsinogen kimia yang diketahui. Bentuk pentadbiran makanan dan dadah Amerika Syarikat 2014. Menurut data semasa, FDA percaya frekuensi radio dari telefon bimbit dan hasil kesihatan yang buruk. Organisasi Kesihatan Sedunia 2014, sebilangan besar kajian telah dilakukan selama 2 dekad lalu untuk menilai sama ada telefon mudah alih menimbulkan risiko kesihatan yang berpotensi. Sehingga kini, tidak kesan buruk terhadap kesihatan telah terbukti disebabkan penggunaan telefon bimbit. Jurnal Perubatan British 2012 dilaporkan oleh satu kajian Sweden yang jadi asas penilaian semula pendedahan telefon bimbit. Tidak selaras dengan trend kejadian diperhatikan data populasi Amerika Syarikat. Langkah-langkah bagi pengurangan pendedahan terhadap radiasi. Yang pertama, gunakan telefon rangkaian yang tetap jika anda mempunyai pilihan antara menggunakan telefon bimbit dan rangkaian tetap telefon. Yang kedua, jangan gunakan telefon anda ketika penerimaan lemah. Telefon memerlukan lebih banyak daya untuk berkomunikasi, stesen pangkalan dan pelepasan gelombang radio lebih tinggi. Nombor 3, cuba gunakan telefon di luar dan bukan di dalam atau bergerak dekat dengan tingkap untuk membuat panggilan. Nombor 4, hantar pesanan teks apabila boleh. Kemudian telefon bimbit berada pada jarak yang lebih jauh dari kepala. Nombor 5, gunakan telefon bimbit dengan nilai SAR yang rendah dan mendedahkan kepada pengguna ke medan yang agak rendah. Nombor 6,
Jauhkan telefon dari kawasan badan seperti mata, testis, payudara dan organ dalaman. Nombor 7. Hadkan penggunaan sebanyak mungkin jika mengandung. 8. Matikan telefon anda apabila tidak digunakan. 9. Gunakan hands-free untuk menggunakan sinaran ke kepala. 10. Jangan gunakan telefon di dalam kereta tanpa antena luaran dan jalan persimpangan. Kesimpulannya, setelah pelbagai kajian dibuat mengenai bahaya radiasi telefon mudah alih terhadap kesihatan manusia, bukti yang ada masih belum dapat memastikan sama ada ianya benar-benar berbahaya kepada kesihatan manusia ataupun tidak. Semua syarikat telekomunikasi telah mengikuti garis panduan di mana pengawalan pendedahan radiasi yang telah ditetapkan iaitu pada SAR 1.6 watt per kilogram, di mana ianya tidak membahayakan kesihatan manusia. Oleh itu, masyarakat perlu didedahkan dengan kajian-kajian yang dibuat dan diberi pendedahan tentang langkah untuk mengurangkan pendedahan terhadap radiasi telefon mudah alih. Sekian saja pembentangan kami grup 1 mengenai the effect on mobile phone radiation on human health. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.